Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan dari Studio 3 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Kampung Sungai Akar. Dan seperti lazimnya, rancangan ini akan membawakan topik mengenai dengan kegiatan dan aktiviti sukan sekitar tanah air dan dengan mengundang tetamu yang akan turut membincangkan mengenai dengan topik yang akan dibincangkan setiap minggu. Ya. Jadi dalam Bicara Sukan kali ini kita bawakan pendekatan menarik iaitu mengenai dengan kejohanan sepak takraw Piala Asia Astaf 2025 yang dijadualkan akan diadakan di Kuala Lumpur pada bulan Mei ini nanti. Dan minggu ini kita bawakan tetamu khas untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenainya. Dan bersama kita studio ialah Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Nur Haji Hamid, Timbalan Presiden Pesta Baru Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi bersama kita Sama-sama untuk membincangkan, berbicara mengenai dengan sepak takraw Tuan Haji ya. Baik, sebelum kita ni beralih lebih lanjut lagi mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan apa yang akan kita bincangkan, kita ikuti terlebih dahulu sedutan ataupun kejohanan sejutan sepak takraw atau video klip ini untuk kita ketahui bersama. Tadi kita telah mengikuti sedutan untuk edisi kali ini iaitu mengenai dengan sepak takraw, dan seperti yang kita ketahui bersama, sukan sepak takraw kalau dari dulu hingga sekarang sudah banyak mengalami perbezaan. Kalau dulu tradisi kita bermain 3 orang, tapi sekarang ini sudah ada 1, 2 dan 4 ya, dan berkumpulan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai kejohanan yang akan kita bincangkan ini, kita bersama dengan Tuan Haji. Jadi Tuan Haji, untuk mengetahui sebelum itu kita ingin mengetahui juga mengenai dengan kejohanan ini, Tuan Haji. Ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejohanan ini ialah sepak takraw Piala Asia Astaf 2025 yang akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah kali pertama diadakan menerusi Astaf, iaitu sepak takraw Asia. Bukannya internasional punya. Atau World Cup, tapi ini Asia, negara-negara Asia, kalangan negara-negara Asia sahaja. Dan akan berlangsung pada 9 hari bulan Mei sehingga 18 Mei. Dan ia telah pun disertai oleh 14 buah negara. 14 buah negara, semuanya Asia. Semuanya Asia. Tidak ada Eropah dan benua-benua lain. Hanya benua Asia saja. Ya. Jadi Tuan Haji, kerana ini bakal mempertandingkan beberapa kategori ya, seperti yang kita ketahui. Kalau dulu 3 orang saja tu 3 orang itu dipanggil sebagai regu. Ya, 3 orang sebenarnya dipanggil sebagai regu. 3 pemain. Dia tu ada Pida, Kila dan juga Pida, Kila dan Tikong atau Kila betul? Tikong. Pida, Kila dan Tikong. Ya. Jadi Tuan Haji, ingin kita ketahui berapa kategori yang akan dipertandingkan? Menerusi pertandingan ini, iaitu ada 4 kategori akan diadakan, iaitu kategorinya ialah regu Iban. Regu Iban itu perlawanan regu. Maksudnya Iban itu perlawanan, ya regu satu tim saja. Setiap negara akan menghantar satu tim saja. Dan ia akan sebagaimana tadi setelah pun ditayangkan kumpulan masing-masing, ya regu. Regu ini dibagi berapa kumpulan. Ada kumpulan ada regu tim. Regu adalah
4 kumpulan. 4 kumpulan. Jadinya dalam format perlawanan pun juga setiap kumpulan hanya 2 pasukan memasuki. Perlawanan suku akhir dan perlawanan sepuluh akhir. Jadi ada sebagaimana juga kita ketahui menerusi jemputan undi yang diadakan pada hari Senin lepas, iaitu 21 April, Isnin jam 4 petang di Kuala Lumpur, dan ia dibagikan ke 4 kumpulan. Dan ada satu kumpulan itu 3 mengandungi 3 pasukan, 3 pasukan, 4 pasukan, 4 pasukan. Jadinya setiap pasukan akan diwakili dua pasukan yang juara dan non juara. Akan bermain, negara akan diwakili oleh 2 pasukan setiap kumpulan akan diwakili oleh dua pasukan. Mesti perlawanan suku akhir. Sebab itu pemenang juga akan main separuh akhir dan perlawanan akhir. Itulah format dan juga double event. Double event ini ialah 2 orang pemain. Servisnya berbeza daripada regu. Servis ialah di luar garisan belakang. Jadi servis dan pemain akan kira memblok pandangan supaya membuat servis itu dapat mengelirukan pihak lawan. Ini mesti ada taktikal yang penting untuk pasukan mengetahui macam mana ia servis, macam mana ia mengantar bola ke sebelah pihak lawan. Inilah yang kita katakan tadi, mengalami pembaharuan dan perkembangan Tuan Haji. Kalau dulu 3 orang, ini ada 2 orang. Ada 2 orang, itu dipanggil double event. Itu servisnya lain daripada yang biasa, iaitu regu. Jadi dalam cara regu ini ada regu ada double ini ada 2 kumpulan saja. Tidak semua 14 negara itu akan menyertai. Sebab setiap negara akan memilih hanya 3 perlawanan, 3 event yang akan disertai. Tidak ada 4 event itu tidak. Itulah terpaksa tiap pasukan itu akan memilih 4 event itu daripada 3 akan dipilih. Itulah sebab itulah Brunei hanya menyertai regu tim, regu, single regu, dipanggil juga single regu, double regu dan juga double event. Tim regu, tim regu dan juga double event. Jadi Brunei akan menyertai 3 cara ini. Jadi maknanya kuadron Brunei tidak akan menyertai. Kejuaraan ini mempertandingkan 4 kategori, dan setiap negara ataupun pasukan hanya diperbolehkan menyertai dari 3 acara saja. 3 acara saja. Boleh terangkan kenapa ini dilakukan? Apakah kerana macam mana Tuan Haji? Ada setengah-setengah negara juga tidak kuadron itu kadang-kadang tidak 4 hanya 2 perlawanan yang diwajibkan, iaitu regu dan double regu. Yang ini walaupun ia dimestikan juga dipilih antara 2 ini, tapi yang 2 regu dan double regu, tim regu itu dimestikan. Dimestikan disertai, dan yang ini dipilih antara 1 dan double dan kuadron. Ya Tuan Haji, pemilihan penyertaan pasukan di ranking terbaik ini kita ketahui mengenai ranking dunia Jadi pemilihan pasukan yang bertujuan untuk meletakkan pertandingan lebih berkualiti dari segi penganjuran dan bertaraf dunia, Tuan Haji. Bagaimana? Dulu-dulunya memanglah pasukan yang top sukar untuk diwataskan. Ini membuatkan Persatuan Sepak Takraw Antarabangsa membuat satu kategori. Iaitu ada divisi 1 mengandungi tim-tim yang top of the sepak takraw in the world lah. Itu baru ada divisi 2. Sebenarnya Brunei masuk ke divisi 2. Dan juga ada lagi divisi 3, pasukan-pasukan yang baru berjinak-jinak dengan sepak takraw. Itulah di ketika
mereka khawatir kalau sekiranya yang baru ni naik ke top di atas memang Habis. sukar untuk sukar. Begitu yang division 2 untuk naik ke atas kerana memang tiwas dengan mudah, tiwas dengan mudah. Inilah membuatkan dia ada apa tu membijakkanlah supaya pasukan-pasukan yang baru ataupun baru meningkat ini akan dapat memperbaiki dari masa ke semasa untuk apa tu bukan juga kualiti mereka juga challenge yang top team ni, top team. Standing lah, kira standing. Itulah. Tandingannya kalau sudah ia di tahap okey, di meningkat dari tahap semasa dia boleh menerima cabaran pasukan-pasukan yang lebih. Ini juga orang kita ni untuk membiarkan mereka untuk terus berkeyakinan. Karena kalau diorang tewas-tewas saja, jadi keyakinan itu habis juga. Habis mungkin satu kita ketahui bahawa Malaysia, Thailand, dua pasukan ini sukar untuk kita ni menewaskan. Kalau kita dalam pasukan sama dengan kumpulan sama macam kita ni membunuh carrier juga. Carrier memang amat sukar. Jadi sekarang ini kita lihat bahawa dulu-dulu memanglah di bisnis itu. Sekarang kalau kita melihat Korea, Jepun, India sudah naik. Sudah hampir-hampir mencabar Malaysia dan Thailand ini. Begitu juga Indonesia, Myanmar, Vietnam. Mereka ini sudah mencabar orang sudah ada peningkatan. Bukan calang-calang tim pasukan dalam sepak takraw ini. Mereka sudah memberikan cabaran kepada pasukan Thailand dan Malaysia. Ada kalanya hampir-hampir Malaysia hampir-hampir tewas. Itulah teknik dan juga latihan diperlukan tuan. Jadi kita tinggalkan seketika soal jawab mengenai dengan perbincangan kita pada hari ini mengenai dengan perkembangan sukan sepak takraw Menteri Kejohanan yang akan diadakan ini. Jadi untuk sebelum kita meneruskan perbincangan, kita kongsikan kuis bagi minggu ini buat penonton yang setia menyaksikan rancangan bicara sukan yang memberikan peluang untuk memenangi hadiah mingguan. Dan untuk minggu ini, Auda hanya perlu menjawab soalan berikut. Di manakah tempat acara kejohanan sepak takraw Piala Asia 2025 akan dilangsungkan? Adakah A. Bangkok, Thailand, B. Doha, Qatar, C. Kuala Lumpur, Malaysia atau Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Sekali lagi, di manakah tempat acara kejohanan sepak takraw Piala Asia 2025 akan diadakan ataupun dilangsungkan? Adakah A. Bangkok, Thailand, B. Doha, Qatar, C. Kuala Lumpur, Malaysia ataupun D. Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam. Ya. Ikuti ataupun follow akaun Instagram @rtb.sukan dan @peakbn, like, komen jawapan yang betul dan tag seorang untuk menyertainya. Dan ini hadiah iaitu satu bulan membership Peak Club individual yang bernilai RM100. Jadi tarikh tutup untuk menyertai adalah 27 April 2025 hari Ahad 11.59 malam. Ya. Itulah soalan yang telah pun kita berikan. Jadi kita berbalik semula kepada perbincangan kita Tuan Haji seperti yang kita maklum. Majlis undian bagi peringkat kumpulan telah diadakan pada Isnin lalu bagi menentukan skuad negara diletakkan di kumpulan mana. Ya, di sini skuad negara diletakkan dalam kumpulan A, dalam kumpulan A bagi kategori regu. Dapat Tuan Haji jelaskan lebih lanjut kedudukan skuad negara dalam kumpulan ini? Mengenai dengan kumpulan ini, memanglah diakui walaupun China State ini baru meningkat, tetapi India ini sudah jadi top of the kalau international sepak takraw sudah yang label sudah dikira sebagai Division 1. Setaraf dengan Division 1? Setaraf dengan Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam. Memang sukar untuk menewaskan diorang. Sekarang ini diorang sudah mempunyai pemain-pemain yang berkualiti tinggi. Dari segi pukulannya dan juga servisnya semua. Semua sudah bukan lagi baru orang kita ni
Ya, kita seperti yang Tuan Haji katakan tadi, negara kita berada di division kedua, sedangkan India division 1. Division 1. Itu Dan dapat kita lihat setelah pada tahun lepas, kita sudah pun naik ke division 1. Jadi top of. Tengahnya di kawasan top of division 1 ini amat sukar untuk kita ini karena pasukan-pasukan bukan calon-calon pasukan. Iya. Termasuklah India, Jepun, Korea, semua pasukan-pasukan adalah pasukan-pasukan yang top di Asia. Sukar untuk kita ini. Kumpulan A, Brunei Darussalam, Chinese Taipei, dan India. Bagaimana laluan sebagai orang yang berpengalaman dalam sepak takraw dan mengetahui serta perinci mengenai pasukan-pasukan yang ada dalam kumpulan A ini, Tuan Haji? Melihat pada kumpulan ini, kalau sekiranya pemain-pemain Brunei mempunyai keyakinan diri, ya mungkin. Sebagaimana kita di Thailand, pasukan ketika pertemuan dengan pasukan India, perlawanan untuk menentukan kita ke peringkat seterusnya. Kita menghadapi lawanan India ni adalah begitu sukar karena gaya permainan yang ada pada pasukan India itu mempunyai pukulannya dan juga servisnya semua mempunyai berkualitas tinggi, sukar untuk kita menghadapi. Tapi insyaallah pemain-pemain akan dapat mengenai cabaran juga membuat analisis sedikit untuk macam mana menghadapi pasukan India. Ya, berbalik semula kepada individu itu sendiri, Tuan Haji. Jika mereka berkeyakinan memang mampu menewaskan bukan saja India, bahkan Thailand mungkin. Thailand mungkin. Dan itu kategori yang seterusnya ialah kategori double, di mana Brunei Darussalam juga ditempatkan bersama dengan India dan Indonesia. Tuan Haji, bagaimana peluang pasukan kita pada kategori double ini? Dalam kategori ini pun juga kita akan berhadapan dengan bukan juga memang laluan sukar karena Indonesia mempunyai permainan yang cukup seperti yang kita ketahui, permainan yang cukup tinggi. Begitu juga India. Memang kategori. Tapi walau bagaimanapun kita perlu untuk mengetahui sejauh mana pemain menanamkan semangat, semangat melawan dan juga semangat macam mana untuk mendapatkan itu kemenangan. Mata-mata setiap pukulan, setiap servis perlu diperbaiki. Karena apa yang berlaku ialah kesilapan. Inilah yang membuatkan kita membuat kesilapan. Unforced error selalu. Inilah yang berlaku. Jadi pemain-pemain diharapkan untuk dapat mengelakkan daripada membuat kesilapan. Kalau kumpulan tadi kita telah bersama India, Taiwan dan juga Indonesia dan juga India, tapi dalam kategori berpasukan kita berhadapan pula dengan Korea Selatan, Malaysia dan Jepun. Tuan Haji, boleh komen sedikit? Regu ini saya pun memang kita menghadapi kesukaran karena kita ketahui bahawa dalam regu di Kuala Lumpur tahun lepas dan juga di Thailand, tiga pasukan Korea, Malaysia dan Jepun ini adalah pasukan terkuat. Malaysia sendiri sukar untuk menewaskan dua pasukan ini untuk perlawanan peringkat kumpulan dan juga peringkat suku akhir. Mereka hampir-hampir tewas. Mata tu hampir dipanggil sebagai tie break. Ini yang berlaku. Banyak yang tie break. Begitu juga Malaysia banyak buat kesilapan. Tapi Korea dan Jepun ini sudah gaya permainannya, pukulannya dan juga akrobatiknya kita ni lipat maut begitu hebat. Itulah membuatkan kita hairan macam mana diorang boleh mendapatkan kila-kila yang begitu berkualitas tinggi. Inilah yang berlaku pada pasukan Jepun, Korea. Jadi kita mengetahui tadi 4 kategori yang diadakan, tapi hanya 3 kategori yang disertai. Jadi kita ingin mengetahui juga kenapa negara kita Brunei Darussalam tidak menyertai dalam kategori kuadran. Kuadran ini ia permainan 4 orang pemain sama dengan double. Jadi sebes juga di luar kawasan. Jadi kita baru memasuki era
kuadron ini. Membuatkan kita tidak begitu Baru, kira baru lah. confident ataupun rasa yakin. Aha. Ada kita punya latihan, kita ada punya mencuba untuk membesarkan diri kepada pemain-pemain acara kuadron ini. Ya, masih suka-suka. Masih suka-suka dia lah. Ya, kerana kejohanan ini adalah untuk kita mencari kemenangan, bukan mencari pengalaman. Pengalaman. Jadi itulah. Ya. Jadi kita memikirkan juga double. Mudah kita untuk memperoleh kemenangan dibandingkan dengan kuadron. Ya. Karena kuadron ini ia lebih lebih terbuka dan lebih banyak. Cabaran itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Acara double. Itulah yang kita terpaksa memilih antara kuadron dengan 3 daripada 4. 3 daripada 4. Ya. Jadi sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, semakin panas Tuan Haji. Kita ikuti terlebih dulu Vox Pop ini. Persiapan kira anak buah kata ni tim regu kebangsaan Brunei Darussalam yang akan menghadapi Piala Asia yang akan berangkat pada 8 bulan 5 ni. Alhamdulillah mereka ada membuat latihan pagi, tengah hari dan sebelah malam untuk menambah meningkatkan keupayaan diorang lah. Lagipun katanya akan mengikuti 3 acara tu. Tim, kira itu kumpulan, habis tu regu sama double. Masih memerlukan tenaga yang pemain lama yang berpengalaman. Kemungkinan jurulatih akan mencampurkan pemain baru sama pemain lama yang ada semasa dalam perlawanan di gelanggang. InsyaAllah, semoga-mudahan diorang ni, anak baru ni dapat mengikut cara rentak permainan orang yang lama lagi berpengalaman. Raja takraw dunia tentu Thailand, kemudian Malaysia, lebih kurang juga Filipina. Katanya Brunei pun karena galati juga masa ini juga. Pasal katanya berdapat selepas Piala World Cup di Kuala Lumpur tahun lepas, katanya menduduki ranking ke-6. Lagipun katanya sudah pernah mengalahkan 1 set kepada Malaysia. Ataupun 1 peningkatan kepada Brunei. Itu untuk harapan masa panjang. Pasal katanya ada untuk menghadapi lagi SEA Games. Mudah-mudahan je lah yang Piala Asia ni sekarang katanya belum ditampat lagi menaikkan ranking. Dia pun orang ada menjuarai sesuatu perlawanan itu. Tapi menurut ranking kita naik atau lebih dapat menang boleh peringkat gang sebut, alhamdulillah. Bagaimana peningkatan pasukan negara Brunei Darussalam? Kami mengadakan latihan 3 kali dalam seminggu, itu pagi, petang dan ada juga malam. Walaupun bagi kami persiapan ini tidak mencukupi ya selama 2 bulan ini kami latihan walaupun rasa kami tidak cukup, tapi insyaallah kami akan coba lakukan yang terbaik, buat yang terbaik apa yang kami anukan. Bagi arah kami, nasihatkan arah kami, latihan persendirian pun ada, personal, latihan bersama tu memanglah tiap hari kami lakukan. Jadi insyaallah dalam teamwork sekarang apa yang kami lakukan akan berhasil insyaallah. Seperti tahun lepas, memenangi melawan China, Malaysia cuma 1 set, melawan India 1 set, dan didapati di situ kelemahan Brunei seperti pass ball, servis dan rejaman. Itu yang harus diperbaiki untuk persiapan untuk Kuala Lumpur ini. InsyaAllah nanti doakan yang terbaik untuk Brunei. Kami juga ingin membawa balik hadiah ataupun medal di Asia Cup Kuala Lumpur ini. Sebagai pemain muda yang baru pertama kali mewakili negara Brunei Darussalam ini, saya harap pasukan negara Brunei Darussalam ini dapat memperolehi pingat seboleh-bolehnya pingat emas. Kalau tidak pun pingat perak ataupun gangsa. Saya harap saya yang mengikuti kejohanan ini dapat mempelajari daripada segi permainan negara-negara yang mewakili ASEAN Cup ini. Jadi tadi kita telah ikuti bersama temu bual bersama dengan jurulatih dan juga pemain-pemain. Kita dapat lihat keyakinan yang ada pada mereka Tuan Haji. Apa yang kita harapkan mereka kurang ataupun jangan melakukan unforced error, insyaAllah. Ya Tuan Haji. Ya Tuan Haji, secara ringkas yang menyentuh mengenai dengan pencapaian skuad sepak takraw negara setelah mengikuti atau menyertai kejohanan-kejohanan selantau dan antarabangsa diadakan sebelum ini Tuan Haji. Bagaimana? Melihat pada perkembangan pasukan sepak takraw negara Brunei Darussalam pada penyataan pada tahun lepas, alhamdulillah nampaknya meningkat juga. Kita juga dapat melahirkan pemain-pemain muda yang berbakat. Jadi
diorang ini perlu untuk sebagai menimba pengalaman untuk menejamkan lagi pukulan dan juga servis itulah yang diharapkan pada pemain muda. Dan juga di perlawanan ini juga kita mengharapkanlah mudah-mudahanlah diorang akan rasa confident untuk memenangi perlawanan. Ini yang penting. Jangan rasa ketakutan ini berlaku. Rasa takut dan juga rasa gemetar. Tapi yang penting tanamkan sifat semangat yang begitu kobar-kobar untuk melawan pihak lawan. Yang penting jangan gagal. Jangan gagal. Itu yang penting. Tuan Haji, akhir sekali harapan pihak persatuan dengan adanya kejohanan ini, Tuan Haji. Harapan memanglah untuk kita menaikkan nama kita Brunei Darussalam di acara sepak takraw ini. Mudah-mudahan kita akan dapat mencapai apa yang kita ajatkan seperti untuk memenangi perlawanan sebanyak perlawanan yang boleh dalam kumpulan-kumpulan yang ditetapkan. Mudah-mudahan kita akan dapat, walaupun kita sukar untuk menghadapi pihak-pihak lawan, tapi untuk menjaga image ataupun negara dan memperbaiki boleh memperbaiki ranking kita ni. Itu yang penting. Ya, sebelum kita berakhir, kita ikuti kata-kata semangat daripada skuad sepak takraw negara. Kami dari pasukan sepak takraw negara Brunei Darussalam. Demi Brunei! Ya, itulah tadi Auda telah pun kita katakan ya, menyentuh mengenai dengan kata-kata seorang ahli sukan berpengaruh. Sudah tiba masanya kita mencipta kejayaan dan bukan hanya untuk mencari pengalaman. Ya, jadi Auda, nampaknya kita sudah pun ke penghujung rancangan ini dan itulah yang sempat kita kongsikan dalam perbincangan bersama tetamu kita untuk minggu ini, Tuan Haji Ma'nur Haji Hamid, Timbalan Presiden Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam yang telah bersama kita untuk edisi Bicara Sukan kali ini. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji, semoga berjaya. Ya. Dan Auda, kejohanan sepak takraw pada Asia ASTAP 2024 yang kita bincangkan tadi serta persiapan dan persediaan skuad negara menghadapi kejohanan ini dan akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia bermula 9 hingga 18 Mei nanti. Ya. Jadi kita harapkan semoga apa yang kita bincangkan ini akan mendapat manfaat khususnya kepada peminat-peminat sukan sepak takraw negara ini. Hingga bertemu lagi di dalam kesempatan dengan tetamu dan topik yang lain pula. Akhir kata, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat, tingkatkan semangat sukan kita dan majukanlah sukan untuk negara. Jumpa lagi.